Berita Al-Hijrah 25 Julai 15 Zulhijjah, pengasuh Durjana direman. Juga baris Sitinib peluang kedua pesakit COVID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. Seorang pengasuh, suami dan anak saudaranya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas dua pertuduhan mendera dua kanak-kanak lelaki pada 10 Jun lalu. Mengikut kedua-dua kertas pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa mengenai dua orang kanak-kanak berusia 2 dan 3 tahun sehingga menyebabkan kedua mangsa mengalami kecederaan fizikal. Fazilina Muhammad Lias 37 tahun dan suaminya Mansur Saad 57 tahun dan remaja 13 tahun didakwa melakukan kesalahan di Taman Bukit Kempas Johor Bahru sekitar jam 3 petang. Pengasuh terbabit dipercayai mendera kedua-dua mangsa dengan cara memukul, memijak dan menyipak. Malah sebelum ini mangsa juga seringkali dilihat didera oleh pengasuh berkenaan dan ahli keluarganya. Kesemua mereka didakwa di bawah Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 31/1 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Kes akan disebut semula 20 Ogos. 10 individu termasuk seorang penjawat awam diberkas ketika leka berpesta liar di dalam sebuah unit apartmen mewah dekat Jalan Imbi Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Jumlah keseluruhan kompaun yang dikenakan kira-kira RM42,000. Kesemua mereka ditangkap menerusi pematuhan SOP yang dilakukan polis IPD Dang Wangi 7.30 malam semalam. Ketua Polis Dang Wangi SCP Muhammad Zainal Abdullah berkata tangkapan membabitkan 5 pasangan kekasih yang sengaja melepak santai. Hasil ujian saringan air kencing juga mendapati kesemua pasangan terbabit positif dadah. Bilik berkenaan disewa untuk 2 hari dengan kadar RM260. Salah seorang yang kita tahan itu adalah merupakan penyewa dan mereka menyewa selama 2 hari lah. Tahu berapa amount yang tersewa? 220. 130. Untuk 2 hari ke? 2 hari 260. Tuan, saling berkenalan dengan mereka ni? Mereka ni boleh dikatakan kapal lah. Kerana 5 lelaki 5 perempuan kan. Dalam serbuan itu, polis merampas minuman keras dan pembesar suara. Siasatan lanjut mendapati 2 daripada yang ditahan dikenakan kompaun RM5,000 setiap seorang kerana merentas daerah dari Kajang dan Sungai Buloh secara tidak sah. 8 lagi individu dikenakan kompaun RM4,000 setiap seorang kerana melanggar SOP. Kesemua tangkapan berusia 18 hingga 40 tahun dibawa ke IPD Dang Wangi untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 dan Seksyen 15/1/A Akta Dadah Berbahaya 1952. Insiden melibatkan seorang anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang menembak 2 jirannya dipercayai kerana provokasi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Asisten Komisioner Muhammad Marzuki Muhammad Mohtar berkata, siasatan awal mendapati kejadian bermula dengan cabar-mencabar antara individu terlibat sebelum keadaan bertukar serius. Memetik laporan berita harian, Muhammad Marzuki bagaimanapun berkata siasatan lanjut masih dijalankan polis. Setakat ini, percakapan beberapa saksi telah dirakam untuk membantu siasatan. Sementara itu katanya, mayat mangsa yang ditembak sudah dituntut keluarga manakala seorang lagi mangsa yang cedera masih dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Dalam insiden yang berlaku di Taman Raya Wakaf Tapai, suspek dikatakan melepaskan 2 das tembakan menggunakan senapang patah dipercayai milik Rela. Kejadian itu menyebabkan mangsa Feng Sui Fuan, 65 tahun, mengalami kecederaan parah di dada dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala anak saudaranya Teo Hong Beng, 45 tahun, parah di dada akibat terkena tembakan sama. Suspek kemudian melarikan diri sebelum berjaya ditahan kira-kira jam 4.20 petang pada hari yang sama. Kes positif COVID-19 di negara lepas sejuta kes. 17,045 kes dilaporkan hari ini, tertinggi setakat ini. Jumlah kumulatif mencecah 1,013,438 kes. Antara kluster baru yang muncul adalah kluster Aidiladha.
Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Selangor kekal menjadi negeri mencatat kes harian paling tinggi iaitu 8,500 kes. Kuala Lumpur pula merekodkan 2,045 kes, Kedah 1,216 kes, Johor 950 kes, Sabah 818 kes, Negeri Sembilan 513 kes dan Sarawak 407 kes. Sementara itu, peningkatan jangkitan COVID-19 di Kelantan sejak beberapa hari lalu disebabkan kluster Aidiadha dan juga kluster pasar-pasar lama. Pengarah Kesihatan Kelantan JKNK, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata, kewujudan kluster-kluster itu menyebabkan peningkatan kes yang agak mendadak semalam. Kelantan mencatatkan 24 kes varian Beta dan 1 kes varian Delta setakat ini. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang dimulakan sejak 24 Februari lalu merekodkan agihan vaksin sebanyak 16,904,896 dos suntikan di seluruh negara setakat tengah malam tadi. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, setakat 11.59 malam tadi, jumlah keseluruhan populasi yang melengkapkan kedua-dua dos vaksin adalah 5,397,826. Sementara itu, 11,507,070 lagi telah mendapatkan suntikan dos pertama vaksin. Lain pula di Sarawak, program imunisasi COVID-19 mula menunjukkan keberkesanannya apabila jumlah penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU di hospital di negeri itu mula turun sehingga bawah 15%. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, Sarawak optimis capai imuniti kelompok menjelang penghujung Ogos. Dengan adanya usaha tersebut, maka ia menjadi salah satu faktor yang membawa kepada bilangan kes yang menurun pada hari ini. Sekarang ini bilangan kita kurang daripada 300. Harapan kita sebagai ianya kekal sehinggalah pada penghujung bulan Ogos ini. Dan itu menjadi rancangan yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Sarawak. Dan ianya seharusnya menjadi contoh kepada negeri-negeri yang lain. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, Sarawak mampu mencapai ke tahap itu walaupun berdepan populasi penduduk dan faktor geografi yang mencabar. Tambahnya, ini menunjukkan kerjasama dan kewaspadaan tinggi rakyat bumi Kenyalang, lebih-lebih lagi dengan kemunculan varian baru COVID-19. Setakat semalam, jumlah kumulatif pemberian dos vaksin di Sarawak sudah mencapai 80.5% untuk dos pertama dan 54.8% untuk dos kedua. Di Negeri Sembilan, operasi Pasar Besar Seremban akan dihentikan sementara selama 7 hari bermula esok selepas ramai 64 individu kalangan pekerja dan peniaga di pasar terbabit disahkan positif COVID-19. Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke Siu Fok berkata mereka disahkan positif wabak berkenaan hasil saringan yang diadakan secara meluas oleh Pusat Kesihatan Daerah PKD Seremban semalam. Seramai 676 individu membabitkan pekerja dan peniaga pasar itu terbabit dalam saringan berkenaan yang diadakan di pekarangan pasar bermula dari jam 2 hingga 7 petang. Ia diadakan secara percuma bertujuan untuk mengesan sebarang kes positif COVID-19 di pusat tumpuan awam terbabit. Mereka yang didapati positif COVID-19 dan dipakaikan gelang pink sudah diarahkan untuk menjalani kuarantin kendiri selain terus melakukan ujian PCR. Mereka yang disahkan positif ini diasingkan segera supaya virus berkenaan tidak tersebar kepada orang lain. Menurutnya, pihaknya dimaklumkan pegawai PKD Seremban akan terus melakukan pengesanan kontak rapat dan membuat ujian selanjutnya. Hospital Bukit Mertajam HBM ditukar menjadi hospital hybrid COVID-19 dan telah mengambil pesakit COVID-19 pertamanya pagi ini. Tan Sri Dr. Nur Hisham menerusi catatan Facebook rasminya berkata, memandangkan berlaku peningkatan jumlah kes COVID-19 di Pulau Pinang, Jabatan Kesihatan Negeri menukar fungsi HBM.
Setelah 6 hari melakukan rancangan dan persiapan rapi, Hospital Bukit Mertajam menempatkan pesakit COVID-19 di hospital tersebut. Terdapat 72 katil dengan paip oksigen di hospital itu yang dihaskan untuk pesakit COVID-19. Malah ia boleh dikembangkan hingga ke 120 katil apabila permintaan meningkat. HBM juga dapat menerima pesakit hemodialisis yang dijangkiti COVID-19 kerana semua wad dilengkapi dengan kemudahan hemodialisis di katil pesakit. Semua perkhidmatan kepakaran di HBM akan tetap diberikan meskipun kapasiti bagi pembedahan obstetrik dan ginekologi serta pediatrik akan dikurangkan. Pesakit bukan COVID-19 pula akan dipindahkan ke hospital lain seperti di hospital kluster seberang Perai sekiranya perlu. Penggunaan ubat antiviral baricitinib mampu memendekkan tempoh pulih pesakit COVID-19. Malah kajian menunjukkan ubat tersebut mengurangkan kadar kebergantungan oksigen pesakit. Itu pandangan pakar klinikal Unit Kawalan Jangkitan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Dr. Sazali Basri. Bagaimanapun katanya penggunaan ubat tersebut memerlukan pantauan rapi pihak hospital meskipun ia selamat digunakan oleh golongan pesakit berisiko dan warga emas. Kajian menunjukkan penggunaan baricitinib bersama ubat-ubatan lain seperti dexamethasone dapat mencegah satu kematian dalam 20 pesakit yang dirawat ataupun kita panggil number needed to treat of 20. Terutamanya bagi mereka yang memerlukan bantuan oksigen yang tinggi seperti NIV ataupun high flow nasal cannula lah. Mereka yang dirawat dengan baricitinib juga adalah lebih cepat sembuh berbanding mereka yang tidak menerima rawatan ini dan mengurangkan kadar keperluan oksigen yang tinggi termasuk intubation dan kemasukan ICU dan sebagainya. Dr. Sazali turut mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan ubat tersebut secara sendiri meskipun kajian klinikal penggunaan ubat terbabit terbukti dapat menyelamatkan pesakit COVID-19 di peringkat awal. Baricitinib adalah selamat tetapi penggunaannya perlu dipantau rapi kerana ia mampu melemahkan sistem pertahanan badan menyebabkan jangkitan dan masalah yang seperti darah beku. Penggunaan jangka masa yang lama juga seperti dalam perawatan penyakit rheumatoid arthritis menunjukkan kadar darah beku lebih tinggi berbanding mereka yang tidak menerima rawatan baricitinib. Namun penggunaan jangka pendek baricitinib seperti 7 ke 14 hari dalam rawatan COVID-19 terbukti selamat dan tidak menunjukkan tanda-tanda increased side effect termasuk kepada golongan berisiko tinggi termasuk warga emas. Jumaat lalu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dilaporkan berkata semua hospital diarah menggunakan ubat untuk merawat dan mencegah pesakit COVID-19 daripada beralih kepada kategori yang lebih teruk. Dengan pemberian ubat dos sekitar 2 hingga 4 mg itu, dikatakan mampu mengekang risiko pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2 menjadi kategori 3 hingga 5. Terdahulu, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan KKM, Datuk Muhammad Syafiq Abdullah pula dilaporkan berkata sejumlah 38 juta ringgit akan dibelanjakan untuk memperoleh ubat-ubatan bagi merawat pesakit COVID-19 khususnya baricitinib. Polis menyuarakan kekesalan terhadap persoalan yang timbul susulan kenyataan salah seorang pegawai kanannya bahawa sesiapa yang risau jika mereka tidak menerima suntikan vaksin COVID-19 dengan betul untuk membuat ujian antibodi. Ketua Polis Negara IGP Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata cadangan seumpama itu adalah di luar bidang kuasa polis. Beliau mengulas kenyataan yang dibuat pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Abdul Jalil Hassan. Jelasnya kenyataan berhubung ujian COVID neutralizing antibody test dalam siaran media berkenaan adalah di luar bidang kuasa polis. Sebarang kesulitan atau persoalan yang timbul berhubung perkara tersebut amat dikesali. Dalam kenyataan, Datuk Seri Akril Sani berkata, polis kekal komited menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dan akan mengambil langkah selari dengan Kementerian Kesihatan, pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 dan jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin dalam proses memastikan perkhidmatan vaksinasi terbaik disampaikan kepada orang ramai. Selepas ini, sara hidup kopek ikan bilis.
Alhamdulillah bertemu kembali. Semua 220 ahli parlimen dibenarkan menghadiri mesyuarat khas penggal ketiga parlimen ke-14 yang berlangsung di Dewan Rakyat mulai esok hingga 29 Julai dan 2 Ogos ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Azhar Azizan Harun berkata, cadangan untuk melaksanakan sidang khas Dewan Rakyat secara hybrid ditangguhkan dan soal pelaksanaannya juga tidak akan dibincangkan pada mesyuarat khas itu. Memetik bernama Dato' Azhar berkata tiada had jumlah ahli parlimen untuk berada dalam Dewan Rakyat ditetapkan. Malah semua wakil rakyat termasuk mereka yang belum divaksin dibenarkan hadir. Dato' Azhar berkata ketika ini hampir semua ahli parlimen sudah divaksin dengan maklumat terkini menunjukkan 205 daripada ahli parlimen telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. 12 ahli parlimen menerima 1 dos dan 3 lagi belum divaksin. Mengenai agenda perbincangan persidangan khas Dewan Rakyat itu, Dato' Azhar berkata usul lain selain daripada perkara yang telah ditetapkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam aturan mesyuarat tidak akan dibincangkan. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan sebelum ini memaklumkan sidang khas parlimen itu bertujuan memberi penerangan kepada ahli-ahli parlimen mengenai Pelan Pemulihan Negara PPN dan semua proklamasi darurat serta ordinan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut Fasal Kurungan 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Di Kedah, seorang warga emas Sabariah Muhammad Isa, 68 tahun, memilih untuk mengambil upah kopek ikan bilis untuk menampung hidup. Anggaran RM60 yang diterima setiap bulan itulah digunakan untuk menampung hidup pesakit kanser itu. Sabariah Man Isa yang tinggal di Kampung Ulu, Kuala Kedah menerima upah RM1.50 bagi setiap sekilogram ikan bilis yang dikopek. Dalam tempoh seminggu, dia hanya dapat menyiapkan 10 kilogram ikan bilis sahaja dan secara kasar, dia menerima RM60 sebulan. Duit itu Sabariah gunakan untuk membeli barangan keperluan harian dan membayar bil utiliti. Itu impun-impun sampai 30 kata duit tak ada habis. Buat keluar belanja makan habis. Sabariah disahkan menghidap kanser payudara sejak setahun lalu. Dia telah menjalani 6 kemoterapi selepas sebelah buah dadanya terpaksa dibuang. Setiap bulan, dia memerlukan perbelanjaan RM1,000 untuk kos ulang-alik ke Hospital Pulau Pinang bagi menjalani rawatan radioterapi. Sabariah yang tinggal bersendirian memperoleh bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat RM200, namun wang itu tidak cukup untuk membiayai kos rawatannya. Jarum makcik beli, makcik kencing manis duk cucuk. Jarum makcik beli 10 RM7. Dalam satu makcik pakai jarum 3 hari. Doktor kata 3 hari pakai, lepas 3 hari buang. Kalau duk pakai juga kuman, dia kata. Kuman. Itu ada 5 lagi. Kira tiap-tiap bulan duk beli. Keperitan ditanggung Sabariah mendapat perhatian Kanser Survivor Malaysia CSM yang menjenguknya serta membawa barangan bantuan keperluan makanan dan susu khas. Menurut pengerusi CSM Zuraini Kamal, pihaknya bersimpati dengan nasib dilalui Sabariah yang terpaksa membanting tulang di usia sebegini semata-mata untuk kelangsungan hidup. Sesiapa yang ingin menyalurkan bantuan boleh menyumbang ke akaun Bank Simpanan Nasional BSN atas nama Sabariah Man Isa bernombor 02 108309 4526 9601 00014. 2 gajah liar yang merayau di Kampung Kuala Tiga, Tanah Merah dekat Kelantan dipindahkan ke Taman Negara Terengganu bagi mengelak berlaku konflik dengan penduduk kawasan berkenaan. Ketua Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK Kuala Gandah, Cikgu Muhammad Zamzuri Cik Wan Abdul Rahman berkata, 2 gajah betina itu ditangkap di kawasan hutan kampung berkenaan Jumaat lalu. Ini kita akan pindahkan 2 ekor gajah yang kita tangkap pada 23 bulan. Sekarang ni tengah pindah seekor anak yang ibu dia kita terpaksa lepaskan balik sebab keadaan dia tak berapa sihat. Kita tengok kalau kita akan tarik mungkin bahayakan dia, kita lepas balik. Jadi kita akan teruskan untuk seekor lagi di kawasan yang berdekatan juga.
Operasi pemindahan kedua-dua gajah itu membabitkan 36 kaki tangan daripada Perhilitan Kelantan, Terengganu dan Perak dibantu petugas PKGK dengan menggunakan kaedah tembakan pelali untuk menenangkannya. Dua gajah denak betina iaitu Rambai dan Abot turut digunakan untuk memujuk 2 ekor gajah liar berkenaan bagi memudahkan proses pemindahan. Gajah berusia 5 hingga 15 tahun itu masing-masing seberat 1 hingga 2 tan. Gajah pertama ditarik keluar sejauh 1.5 km. Manakala gajah kedua sejauh 1.1 km melalui laluan khas yang dibuat oleh pihak Perhilitan sebelum dibawa ke atas lori. Gajah berkenaan dipercayai daripada kumpulan gajah liar daripada hutan simpan kampung air Kerila yang memasuki kawasan kampung bagi mencari makanan dan selain pada ketika itu juga adalah musim buah-buahan. Sejak awal tahun ini, 36 ekor gajah liar di seluruh semenanjung Malaysia telah dipindahkan termasuk 8 ekor dari Kelantan. Sedikit berita sukan, perseorangan lelaki nombor 1 negara Li Zijia memulakan saingan kumpulan M Sukan Olimpik Tokyo 2020 dengan langkah kanan apabila membenam cabaran pemain Ukraine Artem Pochtarov 21-5, 21-11. Pada aksi yang berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza itu, Zijia tidak memberi laluan mudah buat pemain lawan apabila menguasai sepenuhnya perlawanan tersebut. Menerusi kemenangan tersebut, pemain yang berada pada ranking ke-8 dunia itu sudah sebelah kaki ke pusingan 16 pemain terbaik apabila mendahului saingan peringkat kumpulan. Bagaimanapun, Zijia perlu memastikan kemenangan ke atas pemain Perancis Bryce Leverdes pada aksi terakhir kumpulan Rabu ini bagi menjamin kedudukan ke pusingan seterusnya. Arab bantu. Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud menitahkan Pusat Bantuan dan Kemanusiaan King Salman KS Relief untuk segera membekalkan barangan perubatan kepada Malaysia. Titah itu bagi membantu usaha Malaysia mengatasi cabaran yang timbul disebabkan COVID-19. Saudi Gazette melaporkan titah itu sebagai tindak balas terhadap permintaan yang dibuat Malaysia melalui Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein semasa perbincangan dengan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman. Dalam satu kenyataan, Ketua Penyelia KS Relief Abdullah Al-Rabiah yang juga penasihat di Mahkamah Diraja berkata arahan Raja Salman menunjukkan keagraban hubungan antara kedua-dua negara. Menurut Al-Rabiah, bantuan perubatan itu merangkumi 1 juta dos vaksin COVID-19. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pejabat Menteri Luar Negeri Malaysia untuk mendapatkan kontrak salah satu pembuat vaksin antarabangsa yang diluluskan bagi membekalkan kuantiti yang diperlukan terus ke Malaysia. Kumpulan pertama jemaah umrah tiba di Masjidil Haram awal pagi tadi selepas selesai ibadah haji bagi musim kali ini. Mereka yang terdiri daripada warga tempatan Arab Saudi itu diwajibkan mematuhi sekatan COVID-19 yang dikuatkuasa sama seperti jemaah haji sebelum ini. Kerajaan Arab Saudi mengatur kemasukan jemaah ke Masjidil Haram melalui pintu tertentu bagi memastikan penjarakan fizikal. Usaha penjagaan sepenuhnya itu dilaksanakan supaya jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan mudah dan dalam suasana penuh ketenangan serta kerohanian. Operasi haji baru-baru ini dilapor lancar di mana tiada kes positif COVID-19 direkodkan dalam kalangan 60,000 jemaah. Wakil Menteri Kesihatan Arab Saudi untuk Hal Ehwal Pencegahan Dr. Abdullah Asiri berkata, jemaah yang pulang selepas menunaikan ibadah haji tidak perlu menjalani ujian saringan COVID-19 atau kuarantin bila tiba di bandar masing-masing. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh di Maharashtra, India meningkat kepada 125 orang. Bencana yang disifatkan terburuk dalam tempoh 4 dekad itu turut menjejaskan ratusan ribu penduduk. Hujan lebat turut menyebabkan paras sungai berada di paras bahaya yang memaksa penduduk berpindah kerana empangan dijangka boleh runtuh bila-bila masa dan memburukkan lagi keadaan. Di daerah Raigad, 32 rumah penduduk dilaporkan tertimbus akibat tanah runtuh. Hujan monsun yang bermula Jun hingga September menyebabkan kematian serta perpindahan besar-besaran di bahagian Asia Selatan setiap tahun, termasuklah India yang turut memusnahkan hasil tanaman. Perubahan cuaca menyumbang kepada bencana ini di mana India dan China dilanda banjir, manakala Eropah dan Amerika Utara mengalami cuaca panas.
Taufan Infa membadai timur China dengan membawa angin kencang dan hujan lebat. Laluan udara, air dan rel di sepanjang pantai timur China sudah ditutup. Taufan Infa dijangka melanda berhampiran pelabuhan utama di Ningbo. Kesan taufan berkenaan dirasai di Shanghai apabila bandar metropolis terbesar China itu berdepan angin kencang dan hujan berterusan. Semua penerbangan membabitkan 2 lapangan terbang antarabangsa di bandar itu dibatalkan. Begitu juga puluhan jadual perjalanan kereta api. Aktiviti di pelabuhan Shanghai dan Ningbo, antara 2 terbesar di dunia, turut dihentikan. Taman tema Disneyland Shanghai juga ditutup, manakala penduduk diberi amaran supaya tidak melakukan sebarang aktiviti luar. Isu anti-vaksin COVID-19 di kalangan rakyat masih membelenggu beberapa negara di Eropah. Keputusan negara seperti United Kingdom dan Perancis yang memberikan kelonggaran aktiviti hanya kepada mereka yang telah divaksin menyebabkan kumpulan anti-vaksin naik angin dan turun protes di jalanan. Di United Kingdom, ratusan penunjuk perasaan anti-vaksin dan anti-lockdown turun ke jalanan semalam sambil melaungkan kebebasan. Mereka juga membawa spanduk yang tertulis anti-pasport vaksin dan anti-lockdown. Perdana Menteri Britain Boris Johnson sebelum ini mengumumkan bermula hujung bulan September, kelab di UK dan lokasi yang menjadi tumpuan ramai akan memerlukan individu yang hadir menunjukkan bukti vaksinasi penuh. Di Paris, isu sama turut menyebabkan ribuan anti-sekatan COVID-19 dan program vaksinasi turun ke jalanan untuk protes. Mereka menentang pelaksanaan pas kesihatan yang perlu digunakan untuk kemasukan ke restoran dan beberapa tempat awam yang lain. Pas kesihatan di Perancis memerlukan individu sama ada lengkap divaksin, diuji negatif COVID-19 dalam tempoh 24 jam atau pulih dari COVID-19 selepas 6 bulan. Tentangan terhadap program vaksinasi turut berlaku di Greece. Lebih 4,000 orang turun protes di jalanan semalam terhadap program vaksinasi dan mendesak kebebasan. Tunjuk perasaan yang berlaku semalam merupakan kali ketiga dalam tempoh 10 hari. Sekian berita Al-Hijrah malam ini. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.